Assalamualaikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina wa tabi'ihim وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الحبيب السيد سالم ابن سمير الحضرمي rahimahullah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah sidang pendengar dan penonton, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat untuk solat zuhur dan berehat sebentar tadi. Kita sambung insya-Allah pukul 2.30 ini sampai pukul 3.30. Kemudian kita akan rehat 3.30, kita rehat 5 minit macam tadi ya. Kemudian kita akan sambung sampai pukul 4.30 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-8, pembahagian air. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Air terbahagi kepada dua bahagian, iaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Fal qalilu, air sedikit, ma dunal qullatain, adalah air yang kurang daripada dua qullah. Wal kathiru qullatani fa akthar. Air yang banyak adalah air yang cukup dua qullah atau lebih. Masya Allah. Kalau kita air yang sedikit, sedikitlah. Contohnya dalam baldi, beberapa baldi itu sedikit. Air yang banyak, air satu tasik, satu laut, lebih kurang. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam, air yang sedikit ataupun banyak diukur sampai tak sampai dua qullah. Kalau kita dua kolah. Tapi bukan kolah di surau masjid tu, bukan. Kolah tu macam kolam dah tu. Ya, qullah ni dalam hitungan yang tradisional, satu hasta 6 jari. Itu nah, tolong sama-sama kita ingat yang tradisional, dan ini dipakai di seluruh dunia sampai sekarang. Apa dia? Satu hasta ni, nama hasta 6 jari. Saya ada 5 jari ni kan, tambah satu lagi. Banyak ni je. Jadi yang dikatakan dua qullah, inilah panjangnya, inilah tingginya, inilah lebarnya. Itulah. Itu saja, tak banyak. Yang kata dua qullah ni tak banyak. Qullah kita dekat surau masjid itu berqullah-qullah kalau kita sebut dalam istilah Arabnya lah. Jadi yang dikatakan dua qullah, air yang banyak, air yang sebanyak dua qullah, macam tadi lebih kurang gini. Ini panjang, ini tinggi, ini lebar. Kan tak banyak mana isi padunya. Itulah yang namanya dua qullah. Dan lebih, itu termasuklah air tasik, air perigi tadi tu, air tasik, air laut. Yang penting, yang paling minimum dua qullah itu, bilangan tadi tak banyak. Kalau yang kurang daripada dua qullah, itulah air yang sedikit. Apa implikasinya? Contoh ya, air ni namanya air sedikit. Kenapa? Sebab ia kurang daripada dua qullah tadi. Gitu. Baik. Air yang sedikit dengan banyak, implikasi hukumnya di sini. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit menjadi najis, disebut air mutanajis sekiranya najis jatuh ke dalamnya semula ya.
Ini baik. Maaf, ada baik. Begini ya, wal qalilu, dan air yang sedikit yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati fihi, dengan jatuhnya najis dalamnya, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah rasa. Betul lah ni. Walaupun tidak berubah rasa dan baunya. Begini. Air ini namanya air yang sedikit. Bukan kerana kecil botolnya ni, tidak. Kerana tak sampai 2 qullah tadi tu. Katalah saya ada satu bekas ya. Bekas ini, segi 4 macam ni. Air ni banding dengan air ni, mesti kita akan katakan air ni banyak kan, sebab ia lebih banyak isi padunya daripada air ni. Dalam istilah agama tak dipanggil begitu. Selama mana walaupun nampak banyak, kalau dia bekas segi 4 sekalipun, air ni banyak ni. Tapi kerana ini tak sampai pun ukuran 2 qullah tadi tu, tetap dianggap air ini, ni kalau dia segi 4 ya. Kita ada bekas tak Syahir? Kita nak bagi nampak ni, saya cuba saya ambil tu sekejap. Yang kotak tu. Kotak kosong pun tak apa Syahir. Maaf hadirin, supaya kita lebih jelas perbahasan kita ya. Yang tu pun tak apa Syahir. Ada pembantu saya, Syahir ya, untuk yang mengendalikan juru kamera kita hari ni, juga komputer yang setting semua ni, beliaulah yang buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya. Baik. Hadirin, katalah ini satu bekas yang penuh air ni. Kalau kita anggap dari segi ukuran biasa, banding dengan air ni, tentulah kita katakan air ni banyak. Air ni sedikit. Kan? Tetapi dalam ukuran air yang kita pelajari sekarang, air ni dianggap masih sedikit. Kenapa? Sebab ia tak sampai 2 qullah. Jadi ukuran banyak ataupun sedikit itu bukan kerana botolnya, bekasnya, tidak. Tapi sampai tak sampai 2 qullah. Gitu ya. Nanti saya akan, saya insya-Allah malam ni saya cuba cari kotak kat rumah. Saya akan sukat. Nah, ini kan air sedikit. Kenapa? Kita katakan ukuran 2 qullah tadi, ukuran tradisional, 1 hasta 6 jari. Ini kan kurang ni. Panjang, lebar dan tinggi. Air ini yang kita pelajari sekarang ya. Air ini kalaulah jatuh najis, katalah tahi cicak dalam ni. Tapi bila kita tengok tahi cicak tu tak pecah. Airnya tak berubah, bau pun still okey, warna okey, rasa pun okey. Apa hukum air ini? Hukumnya tetap najis. Kerana bukan dilihat najis itu pecah tak pecah, bertebaran tak bertebaran, tak. Yang dilihat air itu dulu sendiri, air ini dalam kategori banyak ke sikit? Jawabnya sedikit. Gitu. Walaupun dia tak berubah bau, rasa dan warna. Beza dengan yang kedua ni, tapi yang kedua ni saya lupa nak terjemah ya. Wal ma'ul kathir, dan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak akan jadi najis, berubah jadi najis air yang banyak tadi tu, illa, melainkan idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, melainkan rasanya dah berubah, warnanya berubah dan baunya berubah. Tapi tak diterjemah di sini, tersilap. Begini, katalah saya ada lagi satu kotak. Sini besar kotak tu. Jadi bukankah nanti kalau yang ni kotak ada satu kotak lagi kan? Ni satu hasta lebih tak 6 jari, lebih. Jadi air ini dianggap air banyak. Kalau digabung 2 kotak ya dengan besar lagi. Jadi air tadi jatuh najis, tengok dulu. Berubah tak baunya? Atau bukan dannya, atau warnanya, atau rasanya. Berubah baru najis. Kalau tak berubah tak najis. Jadi kerana itu tahi cicak jatuh dalam perigi, tak ada apa pun. Kerana air tak mengubah bau, rasa dan warnanya. Kalau berubah ya. Kalau baunya berubah, rasanya berubah. Kerana air itu terlalu dianggap terlalu banyak. Boleh ya? Inilah yang penting kita tahu, air itu banyak ataupun sedikit. Baik.
Ini ukuran dua qolah secara tradisional. Imam Abu Syuja' mengikut pendapat Al-Asah yang lebih sahih 500 pound ataupun rotal Baghdad. Macam mana nak tahu? Satu qirbah tidak lebih 100 pound. Kalau satu qullah sama dengan 2,5 qirbah. Jadi kalau 2 qullah bermakna 5 qirbah. 5 qirbah sama dengan 500 pound. Qirbah ni begini. Kambing, seekor kambing yang sederhana, tu ya. Orang Arab kalau bab kambing ni tera lah. Mereka buka semua kulit tu, dibuang lemak-lemak dekat kulit tadi tu. Sudah. Kemudian dijemur di panas matahari. Bila dah kering, kemudian dijahit tepi tu. Kulit untuk seekor kambing ya. Lalu bila dah dibuat begini, contohnya kulit kambing, buat begini, dijahit tepinya ni. Contohnya kulit kambing, dijahit tepi tu. Kemudian dibuat macam seperti satu lubang sikitlah untuk isi air. Bila diisi di situ, itulah namanya satu qirbah. Dua ekor kambing, maksudnya dua kulit tadi tu jadi 2 qirbah. Jadi 2 qirbahnya, 5 qirbah tadi tu, 5 qirbah tadi tu, itulah sama dengan 500 pound. Itu nah. Kita payah sikit sebab di Malaysia ni tak ada dah orang simpan air dalam apa ni, kantong kambing tu, kulit kambing yang dibuat macam kantong tu kan. Baik, cara yang lain begini. Satu suku zira', macam yang saya sebut tadi. Satu zira' ni hasta. Satu hasta tambah 6 jari. Ni. Satu hasta 6 jari. Darab dengan satu hasta 6 jari tinggi. Darab dengan satu hasta 6 jari lebar. Macam tadilah saya sebut tadi tu. Jadi tak banyak. Jadi itulah yang disebut 2 qullah. Lebih daripada itu namanya air yang banyak. Boleh hadirin? Mari kita ingat dalam ukuran yang tradisional, ingat yang di bawah tu sekali. Satu hasta 6 jari. Satu hasta, bahasa orang Arab lah. Jadi saya panjangkan sikit. 6 jari. Lebih ni sikit. Inilah dia. Panjang, tinggi, lebar. Dia dalam bentuk 4 segi. Ya. Secara moden untuk 4 segi, 60 cm darab 60 cm darab 60 cm. Sama. Dia akan jadi satu hasta 6 jari juga. Untuk tabung, tingginya 120 cm dan diameternya 50 cm, tingginya 120 cm. Kalau timbangan berat, 50 kati Baghdad macam kita sebut tadi, atau 192 kilo. Tin minyak tanah, 13 tin minyak tanah. Ukuran liternya, 216 liter. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan 270 liter. Wallahualam ya. Bolehlah pakai sebab ada pendapat ulama kata, dua pendapat ini boleh sahaja kita guna dua-dua pendapat. Baik, mari kita lihat yang kita bacakan tadi itu. Keadaan air yang sedikit, apa dia yang sedikit? Kurang daripada 2 qolah. Apa dia yang banyak? 2 qolah dan lebih. Keadaannya kalau jatuh najis, hukum air yang sedikit najis walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau. Baik, macam ni kan sedikit jatuh najis dalam ni. Ditengok air ni banyak ke sikit? Sikit, tak payah tengok dah najis tu berubah ke tak berubah. Sebab air tu sendiri sudah sedikit. Tapi kalau air tu banyak ya, maka kita tengok. Tidak najis kecuali jika berubah rasa atau warna atau bau. Itu yang paling tepat ya. Sebab dia guna atau. Jadi sepatutnya bukan koma tu. Berubah rasa bukan koma tapi atau warna atau bau. Sebab dia berbeza dalam hukum fiqah.
Kalau kita kata berubah warna, rasa, warna dan bau, seolah-olah tiga-tiga itu berubah baulah. Ini tak. Mana-mana satu tiga yang berubah, dianggap sebagai mutanajjis air itu. Baik, mari kita lihat satu-satu. Air hukumnya suci dan menyucikan. Maksudnya apa? Air yang tidak ada sandaran wajib. Sandaran wajib contohnya susu, bukan air susu. Bukan air kopi, bukan air mawar. Air mawar yang orang guna untuk mayat tu kan. Sebab dia wangi. Maksud lain, air yang tidak bercampur dengan zat lain. Memang semata-mata air, dia tak campur sama ada zat itu suci ataupun najis ke tak. Contohnya yang suci, air nio. Contohnya air suci, air sirap. Air itu tak nama air mutlak. Contohnya yang najis. Contoh mungkin ada benda najis. Tak. Air ni tak dikaitkan dengan apa-apa. Jadi nama air ni air mutlak. Ini air mutlak ni. Kalau saya letak di sini Milo. Jadi air Milo suci tak suci, tapi boleh tak menyucikan yang lain? Tak boleh digunakan. Ambil wuduk. Gitu ya. Baik. Air yang kedua suci tapi makruh digunakan untuk berwuduk ketika ia panas. Jika untuk mencuci pakaian bolehlah, harus. Apa dia? Air yang berada di dalam bekas logam seperti emas, dia ada logam yang tertentu, perak, besi, dan terjemur di bawah panas di negeri yang panas. Jadi di Malaysia ni kita bukan negeri yang panas. Negeri yang panas dekat negara Arab tu. Jadi di negara Malaysia ni tak adalah air musyammas. Cuma disebut air yang panas tu ada. Mungkin panas disebabkan matahari, mungkin panas disebabkan oleh water heater. Tetapi istilah air musyammas ini dia mesti di negeri yang panas. Mana negeri yang panas? Negeri Arab tu, Afrika ya. Air musyammas namanya. Musyammas ni berasal perkataan syamsun, matahari. Air musyammas iaitu air yang terjemur bawah matahari, tapi syarat mesti bekasnya bekas yang tadi tu, logam, emas, perak, besi. Katalah dalam plastik, tapi air tu panas. Air tu disebut air panas sahaja, tapi bukan air musyammas. Air kerana matahari. Betul kerana matahari, tapi bekasnya itu bukan bekas logam. Itu satu ya. Kalaupun matahari dan bekasnya logam, tapi negeri itu bukan negeri panas macam negeri kita ni, maka tak dipanggil air musyammas, dipanggil air panas sajalah. Air yang panas sahaja ya. Har, ma'un har, air yang panas. Suci tapi tidak menyucikan. Suci tak menyucikan. Satu, air yang kurang daripada 2 qolah yang telah digunakan untuk perkara wajib seperti wuduk, mandi wajib dan menghilangkan najis. Air mutlak tapi telah saya gunakan untuk wuduk. Basuhan yang pertama tu, air itulah yang namanya air musta'mal. Basuhan yang kedua bukan musta'mal, ketiga bukan musta'mal sebab syaratnya telah digunakan untuk perkara yang wajib. Membasuh wuduk yang pertama itulah yang wajib, yang kedua jadi sunat. Air pertama jatuh tu, itu namanya air musta'mal. Air kedua tu bukan air musta'mal, ketiga bukan air musta'mal. Air musta'mal, air yang pertama tadi. Air yang pertama tadi tu boleh tak diminum? Boleh sebab ia suci. Tapi boleh tak digunakan untuk berwuduk lagi? Tak boleh. Tapi boleh tak gunakan untuk cuci pakaian? Boleh. Siram pokok bunga? Boleh. Mencuci najis yang lain? Boleh. Boleh. Gitu ya. Dan menghilangkan najis. Air musta'mal telah digunakan untuk ibadah yang wajib. Selesai. Yang kedua, hukumnya sama juga, suci tapi tidak menyucikan. Air yang berubah salah satu sifatnya, bau atau warna atau rasa, kerana bercampur dengan benda suci. Contohnya air kopi, air teh. Boleh tak diminum? Boleh sebab dia suci. Tapi boleh tak digunakan untuk berwuduk? Tidak boleh sebab tidak boleh menyucikan. Air ini namanya air mutaghayyir, berubah. Ghair tu maksudnya lain. Dia berubah daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu dipanggil mutaghayyir. Contoh lagi air buah-buahan pokok. Contoh air nira, air kelapa, air jambu, air tebu. Itu boleh tak suci? Tak suci. Boleh digunakan ibadah? Tidak boleh. Baik, mari kita lihat air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Dahlah tak suci air itu, tak boleh guna untuk menyucikan. Air yang berubah salah satu sifatnya, warna atau bau atau rasa, itu yang paling tepat.
kerana terkena najis, sama ada najis itu banyak atau sedikit. Maaf, sebab sama ada air itu banyak atau sedikit. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu jelas ya, namanya air mutanajis. Berasal dari perkataan najis. Air yang terkena najis. Yang kedua, air yang sedikit kurang daripada 2 qullah. Kalau biasa Melayu sebut 2 kolah, nah, tapi takut bila sebut kolah tu besar, kolah kat surau masjid tu. Nanti kan lain jadinya nanti. Itu dah bukan air 2 kolah lagi tu, berkolah-kolah itu. Yang terkena najis, yang sedikit yang terkena najis, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Tak berubah pun. Air ni, bersih ni, masuk najis tak pun, tak pecah, tak kicap tu. Boleh minum tak air ni? Tak boleh sebab dia tak suci. Boleh tak guna untuk berwuduk ke, untuk basuh najis ke, apa ni maksud saya mandi wajib ke? Tak boleh ya. Baik, tetapi jika ada 2 qullah atau lebih, 2 qullah banyak tadi atau lebih, tidak berubah sifatnya, syarat susah untuk bersuci. Ya. Mari kita lihat pasal yang ke-9, perkara yang menyebabkan mandi wajib. Faslun. Mujibatul ghusli sittatun, sebab-sebab yang mewajibkan mandi disebut mandi wajib. Sebab kenapa mandi itu wajib? Sebab kenapa mandi wajib? Sebab mandi itu wajib. Kenapa disebabkan mandi? Sebab dia wajib. Jadi sebab ni mewajibkan mandi disebut mandi wajib. Ada tak mandi sunat? Ada. Nah, mandi ni mesti. Bukan setakat mesti je, ada syarat-syaratnya dia. 6 perkara. Ada benda ni wajiblah mandi. Memasukkan hasyafah, kepala zakar ke dalam faraj. Kalau ada pen kan? Pen, maaf ni. Saya tak tahu nak syarah tak syarah macam mana ni. Kalau tak syarah bila nak tahu pula nanti. Alhamdulillah. Masih saya banyak prop hari ni. Terima kasih saya kami dua pun tak terfikir hari ni. Baik, maafkan saya ya tuan-tuan, kerana dalam bab agama ni kita tak boleh nak malu. Tambah lagi kita nak mengajar bab agama sebegini, dia kena jelas ya. Saya pun sebenarnya berat saya nak tunjuk, tapi oleh kerana benda ni kalau kita tak syarah dengan jelas, nanti sampai bila pun kita tak jelas. Maaf ya. Bayangkan ini kepunyaan lelaki. Yang hitam inilah namanya hasyafah. Hasyafah maksudnya kepala dia tu. Yang ini batang dia. Jadi yang dimaksudkan di sini memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam faraj. Maaf ya. Ini perempuan ya. Jadi kepala ni dia mesti masuk tenggelam kepala ni. Sama ada ketika dia masuk, keluar ataupun tidak air mani, tetap mandi wajib. Kenapa? Sebab kepalanya dah masuk. Maafkan saya ya, untuk suami isteri lah ni. Baik, kalaulah kepala ni, maaf, berada di pintunya sahaja, kepunyaan perempuan itu. Ketika dia di sini, ataupun masuk setengah kepalanya, tapi tak tenggelam. Kepalanya kan ada hitam lagi ni. Tak tenggelam. Maka tidak mewajibkan mandi. Kalau dah tenggelam macam ni, sama ada keluar air mani ataupun tidak, wajib mandi. Satu. Yang kedua, yang lelaki dengan yang perempuan, yang lelaki ni tadi baru di depan yang perempuan tadi, tapi keluar air mani. Apakah perlu mandi wajib ataupun tidak? Jawabnya wajib mandi. Walaupun syarat ni tak cukup. Syarat ni kan kepala hitam ini mesti tenggelam. Tapi dia tak, baru depan je, tak masuk lagi. Tapi dia telah terkeluar air mani. Kita akan lihat yang kedua tu. Keluar air mani. Nah, dia antara dua. Sama ada bila dia masuk, keluar air mani ataupun tidak. Nah, tetapi kalau dia keluar air mani, walaupun tak masuk, maka dianggap sebagai keluar air mani itu adalah mewajibkan mandi. Nah, pertama tadi, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah, kepala zakar tadi, maaf ya, ke dalam faraj, maaf ya. Wa khurujul mani, keluar air mani. Walaupun kepala tadi tak masuk.
Dia beza yang tadi tu, masuk walaupun tak keluar air mani. Dia fahami dua tu ya. Wal haidu, keluar darah haid. Wan nifasu, keluar darah nifas. Wal wiladatu, wiladah. Wiladah yang mula-mula, yang lahir baby tu ya. Kebiasaannya ada keluar darah. Ada juga yang tak keluar darah ya. Wal mautu, meninggal dunia. Meninggal dunia tu adalah wajib dimandi, mandi wajib. Baik, mujibatul ghusli sittatun. Baik, kita syarahkan. Ini ulang yang tadi tapi syarah. Daripada 6 perkara yang tadi tu, 3 untuk perempuan. Apa dia? Haid, nifas, wiladah, beranak. 3 untuk lelaki dan perempuan. Jima, kan mula-mula yang atas tadi tu, jima. Mengeluarkan air mani, kan lelaki juga, perempuan juga. Kematian. Maafkan saya kena sebut benda ni dalam hukum fiqah. Tak disebut pun zina. Walhal zina tu sama juga, maaf ya, memasukkan yang lelaki tadi kepada dalam perempuan. Kenapa tak disebut zina? Kerana zina itu fahsyak dan mungkar. Sesuatu yang sangat keji dan sangat jelek sekali. Walaupun hukumnya sama dengan jima', maafkan saya. Sebab jima' itu hubungan yang halal suami isteri. Kenapa tak disebut zina kat situ? Walhal hukum zina tu sama. Zina, bezanya adalah tidak ada kaitan, tidak ada ikatan yang halal, syar'i antara perempuan dan lelaki. Tapi perbuatan tu sama juga. Yang lelaki tu masuk dengan perempuan, sama juga hukumnya. Apa maksud samanya? Kalau tenggelam yang kepala tadi, mandi wajib. Kalau tak keluar pun tetapi ia keluar air mani, mandi wajib. Sama juga. Baik. Ilaj kat sini memasukkan di sini bermaksud, maaf ya, kepala kemaluan lelaki namanya hasyafah atau disebut juga al-kamrah. Al-kamrah ini mengikut kadar ukurannya bagi orang yang ada kemaluan. Masuk ke dalam kemaluan perempuan yang warna hitam tadi tu. Sehingga kehat yang tidak wajib dibasuh pada ketika mandi wajib di kemaluan perempuan tersebut. Masuklah, maksudnya dia telah masuk ke situ. Jika zakar tidak masuk ke had kepala, tidak wajib mandi kecuali jika keluar air mani. Tadi itu. Ini kepala, dia masuk separuh, tak wajib mandi. Kecuali ia keluar air mani. Itu. Dalam keadaan begini, wajib mandi kerana keluar air mani, bukan kerana ilaj. Ilaj ni dia mesti masuk kepalanya itu tenggelam. Keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, sama ada kerana mimpi atau jaga. Melihat sesuatu yang menggairahkan, berfikir-fikir atau keluar tanpa sebab, sama ada sedikit seperti satu titik atau banyak keluar air mani itu ya. Tempoh haid paling kurang aqallul haid 24 jam sehari semalam. Sudah kita ceritakan tadi, kebiasaannya ghalibul haid 6 atau 7 hari beserta malamnya. Paling lama 15 hari beserta malamnya. Lepas dia 15 hari masuk malam, masuk pagi yang ke-16 bukan darah haid dah tu. Itu namanya darah istihadah. Darah nifas. Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sama ada janin yang keluar itu secara sempurna atau sebesar alaqah, segumpal darah ataupun mudghah, iaitu selepas rahim kosong daripada darah wiladah. Jadi darah nifas ialah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Keluar darah dulu ketika delivery, beranak, lagi keluar darah lagi. Darah yang kedua tu namanya darah nifas ya. Dinamakan nifas kerana darah itu keluar setelah jiwa manusia, nafas, keluar ketika dilahirkan. Perempuan yang melahirkan anak dipanggil nufasa. Nifas berasal dari perkataan nafas. Baby itu kan bawa nafas. Keluar, mula-mula tu wiladah. Nanti yang selepas itu tu namanya nifas. Jika ada darah lagi, jika ada lagi darah keluar 5 atau 6 hari selepas pembedahan, atau keguguran, ia dipanggil juga darah nifas. Tempoh nifas paling kurang 1 lahzah, 1 majjah. Dikira selepas keluar atau berpisahnya anak daripada kandungan ibu, paling kurang 1 lahzah. Kebiasaannya 40 hari. Biasalah perempuan itu.
Sebanyak-banyaknya 60 hari. Baik, wiladah. Wiladah adalah janin. Waladun, wiladatun, maksudnya delivery, beranak. Janin yang keluar sama ada secara normal atau bedah, caesarean. Walaupun kering dan tidak ada darah yang keluar. Ini pendapat yang asah, yang kuat. Lihat kitab Idaman Penuntut. Bagi menghuraikan yang kusut, Syekh Abdul Ghani bin Yahya, anak murid Tok Kenali. Atau segumpal darah atau segumpal daging dengan syarat ada pengesahan daripada bidan atau doktor. Bidan adalah bidan kampung, ya. Doktor agak moden yang menyambut janin tersebut ketika lahir, yang mengatakan adanya manusia yang lahir. Kalau tidak, tak. Itu pun ikut kepada khibrah. Khibrah adalah pengalaman doktor ataupun bidan tadi tu. Baik, mandi wajib selepas wiladah. Macam mana? Jika beranak kering, tidak ada darah yang keluar, tetapi nadir, jarang berlaku tak ada keluar darah ni, maka wajib mandi. Tapi jaranglah berlaku. Jika beranak basah dan berdarah dan nifas pula tu, nifas bukan nipas ya. Nifas. Maka mandi selepas nifas kering. Lepas kering tu 40 hari atau 60 hari. Wal mautu, meninggal, maksudnya kematian seorang muslim selain daripada mati syahid. Mati syahid ni mati dalam peperangan, itu tak boleh dimandikan. Kalau yang meninggal kerana COVID, kerana taun, ya, kerana apa lagi, dihempap bangunan, itu syahid tu, syahid dunia, tapi wajib dimandikan. Ini syahid mati perang sabil, berperang dalam peperangan melawan musuh, meninggal, tak perlu dimandikan. Sebab mereka syahid, darah itu akan jadi saksi atas pengorbanan mereka. Bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan Hijriah, ya, daripada masa kehamilan. Dia hamil, dia mula hamil tu, dari situ 4 bulan. Walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup, wajib dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Sebab ketika itu sudah ada ruh. Sudah ditiupkan ruh dalam diri janin tadi itu, sebab itu dianggap orang yang biasa. Baik. Bila ni 4 bulan. 4 bulan dia selepas mengandung, maksudnya dia test dia mengandung, dikira 4 bulan lepas tu dah ada baby dah pun. Baby tu keluar dah betul-betul masa 4 bulan ataupun selepas 4 bulan umur baby tadi tu. Jadi wajib dimandikan, ya. Walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup sebab sudah ditiup roh pada diri baby tadi. Baik. Pasal yang ke-10, rukun mandi wajib. Tuan-tuan kena tengok kitab lah nanti, ya, sebab saya tak tengok kitab dah, sebab benda ni adalah rumusan daripada kitab. Tapi benda yang sama juga. Saya tak bacalah dalam Misbahud Duja tu, saya tak baca keseluruhan semuanya, tidak. Ini adalah apa yang di dalam kitab Safinatun Najah. Adapun Misbahud Duja, panjang perbicaraan situ. Kalau saya baca satu-satu, tak habislah barangkali, ya. Kita cuma tinggal 4 hari. Baik. Jadi tapi paling bagus, tuan-tuan, saya nasihat apa pun buku, biar ada syarahan dia. Apa pun buku, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-10, rukun mandi wajib. Kenapa dipanggil mandi itu wajib? Sebab memang wajib mandi. Gitu pula, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul ghusli ithnani. Fardu wudu'. Mandi wajib. Wudu' pula, maaf, ya. Fardu mandi wajib. Ithnani, ada 2 perkara. Dalam mazhab Syafi'i, fardu termasuk rukun-rukun. An-niyatu, niat, wa ta'mimul badani bil ma', meratakan seluruh badan dengan air. Pastikan semua badan tu kena air. Ini petua guru saya, kalau nak mandi wajib, maaf ya, lelaki baik, perempuan baik, jangan berdiri. Jangan berdiri. Kena duduk dulu. Mula-mula mandi tu, mandi, kita niat, mula-mula basuh, keluarkan dulu kotoran-kotoran, ya, di depan tu. Kemudian kita niat meratakan air. Ketika itu, paling bagus adalah selepas berniat berwuduk dulu. Paling bagus. Wuduk macam biasa walaupun tak boleh mengangkat hadas. Sebab itu ada dalam persoalan fiqh. Apakah wuduk yang tak boleh angkat hadas besar ataupun kecil? Jawabnya, wuduk sebelum mandi
wajib. Tak mengangkat hadas besar pun tak boleh, hadas besar pun lagi, hadas kecil pun tak terangkat, hadas besar lagilah. Tapi kenapa begitu? Sebab nanti bila lepas mandi, tak perlu lagi berwuduk. Tapi dengan syarat, ketika kita mandi, tapak perut, tapak tangan ni namanya tapak tangan. Depan belakang ni tapak tangan ni. Tapi yang ni, kalau tuan-tuan dapat tengok, ini namanya perut tapak tangan. Perut tapak tangan. Nak tahu perut tapak tangan, nah ni nampak ni dah dia yang tuan-tuan tengok putih ni. Tapi nak exactly tahu ukuran dia, tangan kita ni selamkan di air, lekapkan di dinding. Tuan-tuan nampak tak dia punya bentuk tu? Lekap tangan tu. Itulah namanya perut tapak tangan. Ini penting tahu ni untuk kita tahu nanti bab memegang kemaluan ataupun tidak. Ada implikasinya. Nah, baik. Cara yang kedua buat begini. Tuan-tuan buat begini, perempuan pun. Mana yang lekat antara dua perut ni, antara dua tangan ini, yang lekat itu perutnya itu. Itu yang namanya perut tapak tangan, perut. Jadi yang inilah ada hukumnya nanti. Ini sahaja kalau bab pegang. Pegang kemaluan, dia ada hukum dia. Kemaluan yang dipegang dengan mana-mana bahagian yang perut tadi tu barulah batal. Kalau kemaluan tu tersentuh, bukan pegang, sentuh, tak batal. Contohnya, ini kemaluan. Ini batal. Ini batal. Ini batal sebab dia termasuk dalam lingkungan perut. Ini tak batal. Ini untuk kemaluan saja. Untuk kemaluan ada hukum khusus. Ataupun begini, tak batal. Sebab di sisi ini tak termasuk perut tapak tangan. Itu yang saya sebut tadi, penting tahu benda ni. Walaupun tak berlaku, insya-Allah tak berlaku ya. Meratakan air ke seluruh badan, guru kita pesan, duduk. Bila kita duduk, maaf semua ya, ini penting walaupun dia agak kecil. Bila kita duduk, maaf ya, di bawah tu terbuka macam ni, yang bawah tu. Maka kita pun ambil air, letakkan sini, masuklah dia ke tempat-tempat, maaf ya, dubur tadi tu dan di sekelilingnya. Kalau kita mandi berdiri, maaf, dia terkatup macam ni, kita berdiri ni, jadi takut air tak sampai ke dalam tu. Kecuali kita ada expert, air tu boleh dimasukkan kat situ. Dengan cara kita lah, expert kita ni tu, barulah boleh. Ya, ihtiyat saja, hati-hati supaya air masuk ke dalam kawasan dubur tu dan sekelilingnya. Itu tujuannya. Ini pesan guru kami dan elok juga saya pesankan pada semua walaupun nampak kecil. Sebab kalau kita berdiri, kita tak ada skill, takut nanti air tak masuk ke bawah dubur tu tadi. Baik, niatnya nawaitu rafa'al hadathil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar ke seluruh badanku fardu kerana Allah Ta'ala. Meratakan air ke seluruh badan. Termasuklah kulit, kuku, rambut yang zahir atau batin walaupun tebal. Air wajib diratakan pada satu, bahagian kaki yang pecah-pecah asalkan tidak sampai ke bahagian daging. Kalau sampai daging tu, itu dah memudaratkan. Dua, bawah kulfah, kulub jika belum berkhatan. Maaf ya, yang orang lelaki tahulah ni. Yang ini kalau tak khatan, ada kotoran dalam tu, dalam kepala dia ni. Tu yang kena buka. Pandailah caranya tu. Tapi kalau yang sudah berkhatan, tak perlu. Sebab dia dah terbuka dah. Ada wallahu alam bisawab, ada yang mengatakan begini ya, kalau ini disebut dalam beberapa petua saja. Apa hikmahnya kulub itu dibuka ataupun dibuang ketika kita masa kecil ya, ataupun orang dah dewasa pun ini juga walaupun tidaklah wajib, tapi dalam setengah mazhab tu jadi wajib. Saya tak ingat mazhab mana kata wajib. Kalau tak silap mazhab kita Syafi'i kata wajib. Wallahu alam, tak ingat saya. Apa hikmahnya? Satu, di bawah tu ada najis. Dalam kulub tu ada najis. Yang kedua katanya supaya syahwat itu tidak terlalu kuat. Maaf ya.
Sebab itu dalam Islam kita dipotong itu supaya syahwat itu tak terlalu kuat. Kalau tertutup macam tu, wallahu alam katanya syahwat sangat jadi kuat. Wallahu alam ya. Baik. Satu, yang kedua, kawasan yang nampak daripada faraj apabila seseorang perempuan dari faraj seorang perempuan. Maaf ya. Contohnya yang nampak macam mana nampak duduk? Bila duduk kan nampak benda tu. Itu. Jadi kawasan yang nampak daripada faraj tu, itulah yang perlu diratakan air padanya. 4. Dubur yang terbuka ketika duduk bertinggung. Maaf ya, kalau kita duduk bertinggung macam ni, kan terbuka dubur tu. Yang itulah yang perlu dibasuh ketika terbuka. Tapi kalau masuk dalam-dalam sana, tak wajib sebab boleh memudaratkan. Yang terbuka tu kita maaf ya, waktu buang air besar kan duduk bertinggung tu. Yang itulah yang wajib dibasuhkan. Adapun dalamnya lagi tidak wajib. Sanggul wajib dileraikan jika ia menghalang air sampai ke dalam rambut. Tetapi tidak wajib dileraikan jika air boleh sampai ke dalam rambut. Caranya apa? Letak aja air banyak-banyak lagi dia menyerap masuk dalam kepala kita ya. Kena kat kepala. Bahagian dalam biji mata, bahagian dalam hidung, lubang telinga, bahagian batin, kemaluan perempuan, maaf, tidak wajib dibasuh kerana boleh memudaratkan. Dalam sangat tak perlulah. Walaupun yang depan tu saja. Baik, syarat pasal yang ke-11, syarat sah wuduk. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat sah wuduk ada 11 perkara. Al-islamu Islam, wa tamyizu mumayyiz. Nanti kita cerita. Wan naqa'u anil haid, suci daripada haid. Wan nifas dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Wa alla yakuna 'alal wudhi 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wuduk yang boleh merubah air mutlak. Wal 'ilmu bi fardhiyatihi, tahu tentang kefarduan wuduk. Sekarang kita dah masuk bab wuduk dah. Wa alla ya'taqida fardan min furudhihi sunnatan, tidak menganggap suatu fardu dalam fardu-fardu wuduk sebagai sunat. Wal ma'ut tahur, menggunakan air yang suci, iaitu air mutlak. Wa dukhulul waqti, sudah masuk waktu solat. Wal muwalatu li da'imil hadathi, muwalat bagi orang yang sentiasa berhadas. Ini barulah sah wuduk. Ada berapa? Ada 10. Baik. Kenapa Islam? Kan syarat pertama sekali Islam. Kenapa Islam? Sebab wuduk adalah ibadah. Ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli. Ahli niat. Ahli niat adalah orang Islam. Kita ulang balik. Kenapa dalam bab-bab solat, zakat, puasa, haji, semua syarat pertama Islam. Itu syarat yang core tu. Kenapa tu? Kerana kita ambil contoh tadi wuduk. Wuduk adalah ibadah. Ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Dan ahli niat itu adalah orang Islam. Boleh hadirin? Baik. Yang kedua, memayyiz. Apa maksud memayyiz ni? Faham apa yang dikatakan orang lain dan dapat menjawabnya. Kamu apa khabar? Baiklah. Baiklah pula dah. Kamu apa khabar? Baiklah. Masya Allah. Kamu sihat ke? Tak mau. Lain ditanya, lain dia jawab. Ini tidak memayyiz. Memayyiz ni a capability to differentiate. Dia tahu dapat membezakan. Itu maksudnya memayyiz. Boleh makan minum istinja sendiri. Kalau makan minum istinja pun orang lain tolong, tak erti dia pun, itu tak boleh kata memayyiz. Boleh membezakan antara kanan dengan kiri. Dia memang ni, bukan ada juga orang yang keliru. Kalau kita kata hang pi kanan, sekali dia lajak kiri.
Hang pergi kiri sekali dia lajak kanan. Ada orang lagu tu, tapi dia memayis dah. Cuma dalam bab jalan dia keliru. Dia kalau nak bagi instruction kat dia, dia kena lagu ni. Hang pergi kanan, baru tunjuk kanan, baru dia ikut. Hang pergi kiri. Kalau setakat hang pergi kanan, no, sekali dia balas kiri. Ada juga orang yang sedikit keliru lagu ni. Nah. Ini tak termasuk, ini cerita lain. Itu cerita lain, bukan cerita memayis. Memayis dah orang tu nak, ini lain. Dapat membezakan antara kurma dan bara api. Bagi kurma tang ni, bagi bara api tang ni, dia nak ambil mana? Kalau dia ambil bara api, orang tu masih baby ke, tak apa nak cerdik. Maksud kata belum memayis. Dia pun ambil makanan gitu ya. Tapi kalau dia ambil makanan pun, guru saya lah dia buat lawak sikit nah. Dia kata lagu ni, kalau kita bagi najis dan bagi dia buah pisang, saya dia ambil buah pisang. Jangan dulu rasa puas hati. Takut-takut sekali dia buka kulit pisang, dia cecah kat najis pula dah. Mana orang tadi belum memai ni. Maaf ya tuan-tuan ya. Contoh lagu tu maaflah. Harap dah makan semua lah. Jangan teringat-teringat lagi benda tadi. Suci daripada darah haid dan nifas. Adanya darah haid dan nifas ini disebut dengan al-mani'us syar'i ataupun mani'un syar'iyyun, yang menghalang dari segi syarak. Walaupun dia kuat, tapi dah keluar darah haid tak boleh. Dia nak berwuduk dan sebagainya. Dia nak puasa, kuat ni. InsyaAllah. Tapi dah kena haid, nak buat macam mana? Nah, ini adalah penghalang syarak. Tak boleh nak kata apa dah. Nak pikak dengan amal, kita nak pikak lah dengan akal. Betul juga no, bukan puasa, bukan melibatkan apa pun, dia kuat apa. Nah, dia ada rank, ada riang, dia kuat. Tapi tak boleh pasal apa? Pasal dah keluar darah haid. Kita tawakuf saja dan kita terima takdirnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa, yang Maha Mengetahui. Baik, mari kita lihat yang nombor 5, tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wuduk yang boleh merubah ayat mutlak tadi itu. Jika ada dakwat, bedak, gincu atau za'faran. Za'faran ni saya pernah tengok za'faran ni, dia halus ya. Tapi dia punya warna, dia yang letak warna kan, masya-Allah, kuning-kuningan. Orange ya. Za'faran yang banyak yang boleh mengubah sifat ayat mutlak. Memang sebenarnya za'faran ni dia warna kuning. Ataupun bedak, ataupun dakwat, ataupun gincu, wuduk tidak sah kerana ia telah bertukar menjadi ayat apa? Ayat mutaghayyir. Jika sedikit tidak mengapa, tidak mengubah sifat air mutlak. Sikit dimaafkan. Bedak atau lipstik yang tebal yang boleh mengubah ayat mutlak pada anggota wuduk menjadi ayat mutaghayyir. Jaga ni. Yang kelima, tahu tentang kefarduan wuduk. Jika dia ragu tentang kewajipan wuduk atau dengan yakin mengatakan wuduk adalah sunat, bukan wajib, tidak sah wuduknya. Syarat yang ke-9 dan ke-10 ini khusus untuk orang yang dalam keadaan darurat, macam kita sebut 3 tadi. 1, perempuan mustahadah kerana darah istihadah, atau orang yang mengalami salisul baul, kencing tak lawas, ataupun salisul rih, angin sentiasa keluar depan belakang. Itu dia. Baik. Pasal yang ke-12, perkara yang membatalkan wuduk. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada 4 perkara. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini min qubulin aw dubur. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, iaitu daripada kubul, kemaluan depan, atau dubur, lubang belakang tu. Sama ada dalam bentuk angin atau selainnya, termasuk benda selain daripada air mani. Itu tak boleh. Maksudnya air mani kan suci, jadi tak membatalkan wuduk. Tapi bila keluar air mani batal. Kenapa? Sebab keluar air mani itu menyebabkan mandi wuduk, bukan air mani itu sendiri.
hilang akal disebabkan tidur atau selainnya, kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan tamkin, punggung tetap di bumi ataupun lantai atau kerusi atau tempat duduk. Macam saya ni duduk ni kan, duduk tak berkali-kali buat tang ni, tidur, duduk tak batal. Kerana tamkin, duduk dalam keadaan tamkin, maaf ya, dia punya daun punggung kita tu cantik. Itu maksudnya tamkin. Tapi kalau tidak mengiring lagu ni, tak, sebab tak tamkin. Punggung tu dia masih terbuka lagi. Dia wajib dia tertutup. Baik. Apa nombor berapa? Tak ingat saya dah. Nombor 2. Zawalul aqli. Oh. Baik. Kita baca yang kedua. Was athani. Athani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa qa'idin mutamakkinin maq'adatahum minal arad. Hilang akal disebabkan tidur atau selainnya. Memang orang tidur tak sedar dah macam orang hilang akal. Kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan tamkin, punggung tetap di bumi, di lantai atau kerusi atau tempat duduk. Cara duduknya, duduk iftirash, bukan iftirash, duduk bersila. Duduk bersila tak apa. Kalau duduk bersila, kemudian mengantuk, tersengut khutbah Jumaat, itu masih sah lagi sebab duduk tu dianggap duduk tamkin. Tapi kalau mengiring lagu ni, walaupun sat, batal sebab punggungnya tidak ditutup ataupun tidak ada benda yang boleh menutupnya. Tidak tamkin lah. Baik, mari kita lihat nombor 3. Al-thalithu iltiqa'i basyaratai rajulin wa mara'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuh kulit termasuk gusi dan lidah. Masya Allah. Itu yang namanya fiqah tu luar biasa. Sampai ke situ dikajinya. Bersentuh kulit termasuk gusi. Gusi. Termasuk lidah. Antara lelaki dan perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa. Maksudnya dewasa. Kalau dewasa kanak tak. Kalau kanak dewasa tak. Dan ajnabi boleh kahwin atau bukan mahram. Sebutannya mahram yang bukan muhrim. Muhrim orang yang pakai pakaian ihram. Kalau mahram memang orang tak boleh dikahwini. Min ghairi ha'ilin, dan tidak berlapit. Kalau berlapit tak masalah. Hatta kalau kita bersalam dengan perempuan berlapit tak salah. Maksud saya tak batal wuduk, tapi perbuatannya itu salah. Sebab Nabi tak pernah bersalam dengan perempuan. Ini la usafihun nisa. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya tak pernah bermusafahah, bersalam dengan perempuan. Katalah hukum yang kita pelajar ni lain. Ini bukan boleh tak boleh, ini cerita batal tidak batal. Lelaki bersama dengan perempuan tapi dua-dua pakai glove. Batal tak batal tidak. Tapi perbuatannya tetap haram. Sebab dia dikira macam berikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Boleh dibezakan ya. Yang sesuatu yang halal, yang haram itu, yang haram tak semestinya. Sesuatu yang membatalkan wuduk tak semestinya membatalkan juga hubungan. Itu ya. Baik. Yang tidak berlapit. Kalau berlapit tidak masalah. Walaupun perbuatan contohnya yang kita sebut tadi, salam lelaki dengan perempuan tak elok. Batal wuduk tak batal sebab berlapit. Memegang mas, ni nama pegang ya. Kubul kemaluan perempuan, memegang mas kubul kemaluan manusia atau kawasan duburnya dengan telapak tangan. Ini telapak tangan. Atau perut jari. Perut jari tadi caranya dua ya. Atau begini. Masya Allah. Baik, keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitu daripada kubul, kemaluan depan, atau dubur, lubang belakang ya. Macam mana? Air mani yang keluar tanpa didahului oleh madhi adalah suci. Kita dah sebut tadi. Jika seseorang yang telah berwuduk lalu tertidur dalam keadaan punggungnya tetap pada lantai
atau pada tempat tidur dan bermimpi keluar air mani tanpa didahului oleh madhi, wuduknya sah. Dia mimpi keluar air mani itu je, bukan air mani. Air mani itu kan najis. Biasanya tidak adalah macam tu. Biar itu yang dalam fiqh. Fiqh ni mengandaikan sesuatu supaya dapat hukum sesuatu. Masya Allah. Unik di dalam bab fiqh ini. Kalau kita fikir, biasanya orang yang keluar air mani itu dia syahwat dulu. Bila syahwat keluar air mani. Tapi ini tak. Air mani semata-mata. Allah, Allah, Allah. Wuduknya batal tak? Tak. Tapi mandi wajib tak? Mandi wajib. Kenapa? Sebab dia keluar air mani. Kita cerita wuduknya batal tak batal. Masya Allah, cerita macam tadilah. Ingat yang tadi tu, lelaki pakai glove, perempuan pakai glove. Salam, batal tak? Tak. Sebab berlapik. Tapi perbuatan salam tu boleh tak? Tak boleh. Sebab Nabi katakan, inilah usafihun nisa, saya tidak bersalam dengan perempuan. Walau bagaimanapun, dia tak boleh solat kerana mesti mandi wajib dahulu. Kerana dia dalam keadaan hadas besar disebabkan telah keluar air mani. Itu ceritanya. Baik. Amalan untuk memudahkan bangun pada waktu yang diinginkan. Kita nak rehat sekejap ya. Kita ijazahkan amalan ini. Kalau kita nak tidur, takut terlelap, kita ada meeting sekejap lagi, ataupun ada benda nak kena buat, ya, maka kita baca ini. Ayat ini dibaca sambil berniat pukul berapa, pukul berapa nak bangun. Ya, kita ijazahkan. Ayatnya surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Tuan-tuan, puan-puan, maaf ya. Kita rehat sekejap, basuh-basuh muka. Kita akan sambung selepas 5 minit. Nah, insya-Allah selepas 5 minit, lebih-lebih pun 7 minit macam tu. Maksudnya 5 ke 7 minit kita akan mulakan terus insya-Allah. Maaf kita rehat sebentar. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.